Amalan zikir pada bulan Ramadan terkenal dengan bulan amal ibadat, bulan meningkatkan pahala amal ibadat. Makanya antara yang diperbanyakkan oleh Nabi SAW dan para sahabat serta orang-orang soleh di kalangan mereka adalah memperbanyakkan amalan zikir, yakni zikrullah. Betapa banyak dan pentingnya amalan zikrullah ini sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang bermaksud, ketahuilah hanya dengan berzikir, yakni mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Dalam hadis Nabi SAW antaranya disebutkan, Nabi SAW menyatakan yang berbunyi, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang bermaksud, maka berilah peringatan kerana peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Dalam takrifan zikir daripada ayat Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW, para ulama membentangkan kepada kita bahawa zikir itu terbahagi kepada tiga bahagian sekurang-kurangnya. Pertama adalah berzikir dengan menggunakan hati. Berzikir dengan menggunakan hati, mengingati Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah tentang dosa-dosa silam, bermuhasabah atau berazam untuk memperbaiki amalan yang akan datang. Itu adalah zikir hati. Yang kedua adalah zikir lisan, berzikir dengan mulut, dengan lidah, seperti biasa yang tuan-puan muslimin dan muslimat amalkan. Maka zikrullah itu juga termasuk dalam zikir yang dianjurkan oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan merupakan zikir yang terbesar, iaitu melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala berupa amar makruf, melaksanakan kebaikan, menyeru kepada kebaikan, dan juga nahi mungkar, menyeru kepada melarang kepada kejahatan. Dan antara zikir yang kita nak bincang pada hari ini insya-Allah adalah zikir hati dan zikir lisan. Zikir hati dan zikir lisan. Kerana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, zikir ini ataupun dalam kehidupan manusia ini, ilmu sahaja dia tidak mencukupi. Ilmu atau pengetahuan sahaja yang dikenali sebagai Mak Saleh panggil knowledge, kita panggil information, Mak Saleh juga panggil information, kita panggil al-ilmu, pengetahuan. Dia sekadar pengetahuan yang mana tidak membawa kita atau hati kita mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar dekat. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para asatizah kita di sini pun sedia maklum, antaranya Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengarang sebuah kitab yang terkenal di dunia Islam dan seluruh dunia seluruhnya. Antaranya adalah yang berjudul Ihya Ulumuddin. Ihya bermaksud menghidupkan, Ulumuddin bermaksud ilmu-ilmu agama. Ihya Ulumuddin. Kita pun selalu buat program Ihya Ramadan, bermaksud menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Menarik, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita baca Ihya Ulumuddin ataupun muslimin muslimat boleh cari terjemahan di mana-mana, buku-buku padan bookstore dan sebagainya. Imam Al-Ghazali ada mengulas tentang ulama-ulama yang sezaman ataupun sebelum dengannya.
Antaranya Imam Al-Ghazali mengulas tentang Imam Asy-Syafi'i dan imam mazhab yang lain, Imam Muhammad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Hanafi. Kata Al-Imam Al-Ghazali mengulas berkaitan dengan ilmu beliau, katanya keempat-empat imam itu tidaklah terkenal sehingga ke hari ini walaupun setelah kewafatan mereka, hanyalah kerana ilmu yang mereka catatkan daripada kitab-kitab fiqh mereka. Kalau sekadar itu saja tak cukup sehingga Allah muliakan mereka pada hari ini. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala muliakan mereka sehingga ke hari ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah kerana ilmu hati, zikir hati dan zikir lisan, yang kita juga selalu panggil hari ini sebagai tasawuf. Iaitu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala berupa zikir hati dan zikir lisan. Itulah yang menyebabkan mereka berjuang dengan ilmu mereka dengan penuh keikhlasan. Bila mereka berjuang dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat yang banyak kepada mereka sehingga ilmu-ilmu yang dikarang oleh mereka diingati oleh manusia, ulama dan manusia sehingga ke hari ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok seseorang tokoh, sama ada tokoh politik atau dan sebagainya, kalau semasa dia berkuasa saja dia punya slogan itu kedengaran. Kita pernah dengar wallahu alam, wawasan 2020, kita pernah dengar keluarga Malaysia, terbaru pula Malaysia Madani. Selepas daripada pemimpin itu tidak lagi berkuasa, maka slogan itu tak lagi kedengaran. Tetapi ini tak berlaku pada imam-imam mazhab dan pejuang-pejuang Islam, mereka yang memperjuangkan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat mereka sampai mereka wafat sekalipun manusia seluruh dunia masih ingat mereka dan mengambil istifadah, manfaat daripada ilmu mereka. Kerana apa? Antaranya adalah kerana amalan zikrullah yang selalu mereka amalkan pagi dan petang. Mereka mengamalkan zikir sebagaimana Nabi SAW menyebut kepada kita, mafhum hadis Nabi, berzikirlah kamu sehingga orang menyangkakan kamu gila. Berzikir sehingga orang menyangkakan kamu gila. Begitu Nabi SAW menganjurkan kita supaya melazimi zikrullah. Banyak zikir-zikir seperti yang tuan-puan muslimin muslimat sedia maklum, sama ada zikir direct daripada hadis Nabi SAW, astaghfirullah, 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 ataupun zikir yang ditambah atau dikarang oleh para ulama, tak menjadi masalah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan sebagainya, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, dan selawat-selawat seperti yang dibaca oleh imam kita pada hari ini. Dilazimi selawat dan zikrullah itu ada manfaat dan khasiatnya dalam kehidupan kita. Pengalaman kita, wallahu alam, saya rasa tuan-puan sedia maklum, kadang kita rasa lemah badan, kita bersenam, kita exercise dan sebagainya, amalkan pemakanan yang sihat, tapi nak pergi kerja masih rasa lemah, rasa letih. Antara amalan yang boleh dibuat untuk meningkatkan kesegaran badan sebelum pergi kerja, sebelum clock in, antaranya boleh dibuat zikrullah. Zikrullah, astaghfirullah, 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 subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Cuba lazimi zikrullah sebanyak mungkin. Kemudian antara amalan yang boleh kita kongsikan antaranya adalah cuba zikrullah dan cuba menepuk badan kita, tepuk badan kita, tepuk badan kita, tepuk zikrullah, istighfar, subhanallah, sambil tiup dekat tangan, dan kita boleh tepuk badan kita, tak ada masalah. Bukan bid'ah, dia dibolehkan. Amalan secara umum, zikrullah, tepuk badan. Dan sebahagian juga amalan para ulama atau asatizah, para ulama, antaranya mereka cuba kalau bilik air itu dia tidak ada tempat buang air, sebab dia boleh sambil mandi pun boleh menepuk badan dengan melakukan amalan zikrullah.
Tapi dalam hati lah sebut. Kalau ada tandas tu dia susah sikit, dia tak boleh lah berzikir di tandas. Jadi antaranya secara pengalamannya tuan-puan buat, insya-Allah dia akan menaikkan semangat, dia akan menyebabkan kita rajin untuk bekerja, dia akan menjadikan kita energetik, bertenaga. Sekalipun sebab pernah ada orang mengadu pada kita, dia dah exercise, dia mengamalkan pemakanan sihat, dia tidur pun lebih daripada 6 jam, tapi tetap bangun nak buat kerja harian menjadi lesu. Antaranya juga perkara ini juga, amalan kerohaniannya juga menjadi amalan yang boleh kita amalkan bersama sebagai memberi manfaat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi manfaat bersama kepada kita. Wallahu taala alam, sekadar itu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat diri saya dan juga tuan-puan. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.